Antara paparan menarik hari ini, pengurangan kompaun bantu syarikat. Zahid pesan pengundi jangan tertipu kali kedua. DAP yang permainkan isu perkauman melampau. Akmal tegur menteri bukan penjual pakutik. Timbalan Menteri Kewangan Ahmad Maslan berkata, nilai aset kerajaan persekutuan setakat ini adalah melebihi 1 trilion ringgit. Katanya angka itu adalah berdasarkan penilaian melibatkan aset tanah dan bangunan kerajaan yang dibuat Jabatan Akauntan Negara dan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta bagi tempoh 10 tahun sejak 2013. Ahmad berkata nilai itu dijangka terus meningkat. Berikutan, ia masih dalam proses pengiraan kerana aset-aset lain termasuk di luar negara belum dinilai. Di luar sana tidak tahu berapa aset kerajaan. Hutang kerajaan sentiasa diberitahu. Seminggu sekali diberitahu. Sama ada dalam ucapan, dalam pelbagai engagement disebut hutang. Tapi kerajaan persekutuan ni ada banyak aset. Asetnya sedang dikira. Saya yakin dia lebih 1 trilion. Aset kerajaan persekutuan ni lebih 1 trilion. Berapa lebih tu belum lagi ditentukan. Menurut Ahmad, proses penilaian sentiasa berjalan bagi mengenal pasti jumlah keseluruhan nilai aset kerajaan persekutuan yang diharapkan akan melebihi hutang negara yang mencecah 1.5 trilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini dilaporkan berkata, hutang negara termasuk liability telah mencecah sebanyak 1.5 trilion ringgit dan perlu ditangani dengan segera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup hari ini mengumumkan inisiatif tambahan pengurangan kompaun sebanyak 90% kepada pemilik perkongsian liability terhad di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Inisiatif menerusi agensinya Suruhanjaya Syarikat Malaysia adalah bertujuan untuk menyokong komuniti perniagaan dan korporat mengharungi fasa pemulihan negara. SSM berkata pengurangan kompaun bagi Seksyen 68-2 dan Seksyen 68-3 akan berkuat kuasa esok sehingga hujung tahun ini dan bakal memanfaatkan 16,765 PLT. Menurut Suruhanjaya itu, inisiatif ini selaras dengan usaha SSM untuk mendorong pematuhan perundangan di samping mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif di Malaysia. Inisiatif ini juga diharapkan dapat membantu komuniti perniagaan dan korporat untuk meneruskan perniagaan di dalam persekitaran perniagaan yang mencabar pasca pandemik COVID-19. Awal tahun ini, SSM sudah mengumumkan 8 inisiatif bagi membantu pemulihan ekonomi negara 2023, termasuk 3 inisiatif pengurangan kompaun. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan melalui pelbagai inisiatif akan menyelamatkan lebih 40 daripada 112 projek perumahan terbengkalai yang dikenal pasti di seluruh negara ini dalam proses diselamatkan. Daripada 112 projek terbengkalai dikenal pasti setakat April lalu, 105 adalah projek yang bermula sebelum 2015 dan bakinya selepas itu. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, pihaknya berbincang dengan pemaju lain untuk menyelamatkan projek perumahan terbengkalai atau melalui likuidasi. Katanya lebih kurang 40 projek terbengkalai itu dalam proses untuk diselamatkan. Sama ada berbincang dengan pemaju penyelamat, likuidasi atau sebagainya. Beliau menjelaskan projek perumahan dikategorikan terbengkalai selepas menepati kriteria ditetapkan dalam Akta 118, Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966. Termasuk apabila tidak ada kerja dilakukan di kawasan projek selama 6 bulan. Katanya menteri perlu mengesahkan status projek itu terbengkalai apabila tidak ada lagi kerja di tapak projek dengan mengambil kira pemaju tidak lagi berminat untuk menyiapkan projek terbabit. Apabila diisytihar terbengkalai, barulah kaedah lain boleh diambil kira. Jika syarikat asal telah gulung tikar, maka proses likuidasi akan diadakan. Selain itu, ada proses lantikan pemaju penyelamat atau mungkin diadakan perbincangan dengan pembeli bagaimana hendak menyelesaikan projek berkenaan. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pengundi pada pilihan raya negeri nanti diminta tidak tertipu lagi dengan parti PAS yang penuh dengan muslihat dan penipuan. Beliau berkata, politik sedemikian yang dibawa pemimpin PAS sehingga memenangkan parti itu perlu ditolak dan tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, pemimpin dan ahli parti diminta mematahkan muslihat dan penipuan itu demi mengembalikan semula kemenangan BN dan Parti Kerajaan Perpaduan pada PRN nanti. Bukan sekadar penjelasan. Saya sebut kali kedua ni.
Bukan sekadar penjelasan. Penipuan-penipuan muslihat-muslihat yang telah dilakukan di pelbagai-bagai. Mereka menggunakan ayat Quran, mereka menggunakan hadis. Ayat Quran yang sama, hadis yang sama, terjemahan yang sama, tetapi tafsiran berbeza-beza mengikut masa. Bagaimana lilit yang makin banyak, gitulah lilit pemikiran mereka. Bagaimana panjang serban, begitu panjang akan mereka untuk buat muslihat. Tuan-tuan dan perempuan, cukuplah orang Terengganu, cukuplah ditipu. Cukuplah kali ini sama ada orang UMNO, sama ada orang PKR, sama ada orang mana, kita ketepikan perbezaan-perbezaan di kalangan kita. Dan kali ini, now is the time for us to take over negeri Terengganu. Ahmad Zaid berkata penjelasan perlu dilakukan BN bagi menyedarkan pengundi yang akan mengundi pada PRN di 6 negeri nanti bagi mengelak rakyat terus tertipu dengan penipuan itu. Menurutnya, rakyat khususnya golongan muda perlu membaca sejarah dan pengorbanan dan pelbagai usaha yang dilakukan UMNO dan kerajaan BN. Ketua Penerangan PAS, Khairin Nizam Khairuddin menegaskan agar Kementerian Komunikasi dan Digital digesa bersikap adil dan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang telah menggunakan isu sensitif 3R iaitu perkauman, agama dan institusi diraja sebagai modal politik. Beliau berkata tindakan tegas itu termasuklah terhadap DAP yang didakwa telah menggunakan isu 3R secara terang-terangan. Katanya kenyataan ngakomeng terhadap tindakan Majlis Pembandaran Kota Baru Bandaraya Islam dalam isu pemakaian suara pendek yang sengaja dijadikan isu bagi menyebarkan Islamofobia. Kenyataan Tony Poh yang menggelar bukan sahaja Barisan Nasional tetapi Parti Nasionalis atau parti yang dipimpin orang Melayu sebagai korup. Kenyataan Lim Guan Eng yang kononnya undi Perikatan Nasional di Pulau Pinang akan memadamkan Pulau Pinang yang jelas bertujuan untuk menakut-nakutkan dan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Katanya lagi, politik bertujuan untuk membangkitkan isu rakyat dan mencari penyelesaian, bukannya wujudkan persengketaan serta kebencian seperti yang dilakukan di AP. Sehubungan itu, tegas beliau PAS komited memberi keutamaan kepada isu rakyat serta tawaran PS sebagai bahan kempen dalam pilihan raya negeri. Katanya PAS tidak akan mengikut jejak langkah DAP yang begitu terdesak sehingga sanggup menjadi batu api dengan menyentuh isu sensitif melibatkan 3R dalam kenyataan-kenyataan mereka. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh berkata, dakwaan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing berhubung wujud budaya rasuah melibatkan anggota imigresen di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dr. Akmal berkata tuduhan yang dibuat terhadap badan penguatkuasaan itu merupakan satu perkara yang berat. Selain ia memerlukan penjelasan pihak imigresen dan siasatan pihak berwajib. Beliau yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau itu berkata, menteri seharusnya menjadi contoh kepada rakyat berhubung segala tindakan yang diambil. Katanya, kamu perlu ingat, kamu adalah menteri, bukan penjual bakotek. Bila beliau Kin Sing masuk sesuka hati, kemudian marah pegawai imigresen tanpa asas dan bukti kukuh, jadi saya nak tanya, adakah ini boleh dilakukan? Ini menimbulkan imej yang tidak baik di mata rakyat. Jadi seorang menteri, dia sepatutnya tahu apa garis panduan yang perlu dilakukan, bukan masuk dan hentam dan marah pegawai imigresen. Kalau menteri pun tidak boleh ikut aturan, sebenarnya macam mana kita nak minta rakyat ikut peraturan? Bila dapat aduan, menteri nak siasat tetapi dengan cara yang salah. Menteri tidak boleh nak lakukan sesuka hati. Dia ada garis panduan dan kena tahu bidang kuasa menteri. Dia menteri jadi boleh bawa isu ke mesyuarat kabinet dan sampaikan terus kepada Menteri KDN. Sementara itu, menerusi kenyataannya, Dr. Akmal juga mempersoal berhubung isu wanita warga Cina itu yang dikatakan berdepan sekatan untuk memasuki negara ini. Katanya, adakah notis NTL telah dikeluarkan ke atas individu yang ditahan atas faktor dokumen tidak lengkap? Dan jika ditarik balik, atas faktor apakah ia ditarik balik? Adakah dari kesilapan pegawai yang mengeluarkan notis NTL sebelum itu? Ataupun secara tiba-tiba dengan campur tangan pihak ketiga menjadikan dokumen individu ditahan itu terus menjadi lengkap? Dalam pada itu, pihaknya juga menyarankan Jabatan Imigresen agar membuat laporan polis sekiranya tomahan itu tidak berlaku selain ia penting untuk menjaga kredibiliti jabatan itu dalam kalangan masyarakat. Sebelum itu, Kin Sing menuntut Ketua Pemuda UMNO itu untuk membuat permohonan maaf berikutan kenyataannya yang meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan terhadap menteri itu. Ini termasuk tindakan yang melucutkan jawatannya sebagai menteri berdasarkan kenyataan Akmal yang dibuat menerusi media sosial. Why they do that? Siapa dia? Mesti mau ambil ini pegawai on the task. Why they do that? Kenapa dia buat itu berita tidak tentu?
buat ini tuduhan-tuduhan buat fitnah. Pasal dia mau selamatkan dia punya immigration, ada segelintir dia punya pegawai sendiri. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.